Siapa ni? Okey, sebelum tu baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca surah Fatihah dulu mula. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أغنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Okey. Hari ini kita akan belajar subjek sirah. Kan sepatutnya akhlak sirah, tapi hari ini Ustaz akan buat subjek sirah sahaja. Subjek sirah. Okey, subjek sirah, siapa yang ada buku teks boleh buka. Yang tak ada buku teks, tunggu jangan Ustaz share dia punya buku teks dia dekat depan ni. Yang tak ada buku teks, yang ada adalah buka muka surat last kita bersambung hari tu ni. Muka surat anak-anak Nabi. Okey, nampak? Nampak? Nampak tak? Apa yang Ustaz share tu nampak tak? Cuba cek kat ruang chat, nampak tak apa yang Ustaz share tu? Nampak? Kat mana nampak? Yang lain? Siapa yang tak nampak? Yang tak nampak tu dekat chat tu tak nampak Ustaz. Ustaz nak tengok siapa yang nampak. My Cita tak nampak? My Cita ni siapa? My Cita ni siapa? Tak nampak. Nampak pula. Okey. Okey, yang Ustaz share ni ialah buku teks kamu sendiri. Siapa yang ada buku teks boleh tengok buku teks. Yang tak ada buku teks boleh tengok apa yang Ustaz share ni. Yang ni ialah muka surat 37. Tajuk dia ialah anak-anak Nabi. Hari tu kita dah belajar kan? Tapi Ustaz nak ulang sikit. Nak ulang lagi supaya kamu lebih faham. Okey. Nabi, okey kita mulakan Okey. Yang lain dengar Kalau ada soalan, jangan buka mic. Tanya di ruang chat. Nanti Ustaz baca. Okey. Nabi kahwin ketika berumur 25 tahun. Okey, bersama dengan siapa isteri Nabi yang pertama? Tulis kat chat. Siapa isteri Nabi yang pertama? Nabi kahwin dengan siapa dulu? Tulis kat ruang chat. Nabi berkahwin dengan siapa? Cak tulis Siti Khadijah, Naili. Lagi yang lain? Samalah jawapan dia. Kalau Naili dah betul, yang lain mesti sama lah. Okey, isteri Nabi yang pertama bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah ni waktu tu saya ceritakan. Waktu tu Siti Khadijah ni seorang yang jutawan. Dia orang kaya. Macam mana Nabi berkenal dengan Siti Khadijah? Waktu Nabi bekerja dengan Siti Khadijah. Ya, sepatutnya ini akhlak. Tapi akhlak dah habis kan. Kita baca sirah je. Akhlak mudah, akhlak senang. Ya, sepatutnya memanglah ini akhlak. Tapi kita ni baca sirah. Sebab sirah kan ada sikit lagi nak habis. Kita nak habiskan sirah. Okey. Cerita ni sambung. Nabi berkenal dengan Siti Khadijah ketika Nabi bekerja sekali dengan Siti Khadijah. Waktu tu Nabi menolonglah macam bekerja. Asal Mami tak nampak pula? Orang lain nampak, Mami tak nampak pula. Mami tak nampak apa yang Ustaz share ni? Yang lain nampak tak? Tak nampak tak apa, kamu buka buku teks je. Ni pun Ustaz share dalam buku teks muka surat 37. Tak nampak pula. Kejap lah Ustaz share mula. Waduh, tak nampak pula. Sekejap. Aduh. Sekejap. Macam mana boleh tak nampak? Pasal apa tak nampak?
Okey. Tak share semula. Okey. Nampak tak? Nampak kan? Nampak? Okey. Nampak, cantik. Okey. Okey, lepas Nabi itu satu cerita dah panjang kan. Okey, sama-sama sampai akhirnya dia berkahwin, Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi. Berkahwin dengan Nabi dan dia dikurniakan 7 orang anak. Yang pertama yang bernama Qasim, kedua Zainab, ketiga Ruqayyah, keempat Ummul Kalsum, kelima Fatimah, yang keenam Abdullah dan yang ketujuh Ibrahim. Okey, kalau dekat kan hari tu Ustaz ada suruh nyanyi lagu kan. Bukan ada lagu dia kan. Ustaz buka dekat YouTube anak Nabi. Dekat dalam YouTube kalau kamu nak senang ingat nama anak Nabi, kamu boleh usip dia kejap Ustaz buka dekat YouTube nama lagu. Anak-anak Nabi. Okey. Cuba kamu dengar. Ustaz buka sekejap. Betul ke ni? Okey. Dengar. Okey, set no. Sekarang dengan lagu je senang nak ingat. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Tak nampak kan? Cuba dengar kan? Dengar kan? Kamu dengar je. Abdul Muttalib, pamannya bernama Abu. Waduh, ni Endon ni. Waduh. Lagunya Endon. Macam itulah dia lagu dia. Ada lagu nanti kamu share lah. Nanti kamu search, kamu try Google. Okey. Nabi dikurniakan seramai 7 orang anak. Abdullah, Qasim, Ibrahim, Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kalsum. Okey, ada 7 orang anak. Okey. Anak itu semuanya dilahir daripada perutnya Siti Khadijah. Nabi ada berapa orang isteri? Sebelum ni belajar kan? Tajuk sebelum ni Nabi ada berapa orang isteri? Tu dekat chat. Nabi ada berapa orang isteri? Tu dekat ruang chat. Okey, soalan dia, Nabi ada berapa orang isteri? Tu dekat ruang chat. Tak nak tengok jawapan. Ifa 11. Lagi yang lain? 11. Okey. Dekat dalam buku teks dia menulis ayat 3. Salah, bukan 3 lah. Okey. Kalau dalam buku teks, kita tengok balik buku teks sekejap. Aku buka buku teks balik. Dalam buku teks, Nabi dikurniakan, Nabi berkahwin dengan seramai 11 orang isteri. Okey. Ini nama-nama isteri Nabi. Tapi Nabi cuma ada 7 orang anak. Nabi berkahwin seramai 11 orang. Tapi dia cuma ada 7 orang anak. Anak tu dilahirkan dari perut siapa? Jadi dilahirkan oleh Siti Khadijah. Okey, macam isteri lain tak ada anak. Dengan Nabi tak ada anak. Dia cuma berkahwin dengan Nabi je. Tapi tak dikurniakan anak. Isteri yang pertama ialah Siti Khadijah. Itu dia dikurniakan seorang anak. Yang bukan ayat dia berkahwin dengan Siti Khadijah, dia mendapat 7 orang anak. Okey. Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah dan mendapat berapa orang anak? 7 orang. Yang tadilah nama-nama yang tadi. Siti Fatimah, Ummi Kalsum, Zainab, Abdullah, Ibrahim, 7 orang anak. Dan anak-anak Nabi tadi, anak Nabi yang 7 orang tadi, dia pun berkahwin. Dan bila dia berkahwin, dia pun mendapat anak dan dia dipanggil cucu Nabi. Berapa orang cucu Nabi? Tulis kat ruang chat, berapa orang cucu Nabi? Berapa orang cucu Nabi? 3. Siapa nama dia?
Tulis kat chat siapa nama dia. Yang pertama siapa? Kedua siapa? Ketiga siapa? Tulis kat ruang chat siapa yang pertama. Siapa yang pertama? Cepat. Yang pertama siapa? Dia tulis kat ruang chat. Yang pertama je. Cucu Nabi yang pertama siapa nama? Hasan. Lagi? Tak tahu. Umamah salah lah. Hoi, siapa tu? Lagi yang lain. Hasan. Lagi? Cucu Nabi yang pertama. Lagi? Husin. Dia ke Husin? Ustaz kata yang pertama Yang pertama. Yang pertama siapa? Okey. Kalau tengok dalam buku teks, yang pertama ialah Hasan. Cucu Nabi yang pertama bernama Hasan. Okey. Cucu Nabi yang pertama bernama Hasan. Okey, ingat simpan dalam kepala otak Nanti akan keluar dalam periksa ni, exam ni. Okey, kalau ada buku tulis, tulis yang pertama tadi. Yang ada buku tulis, okey, tulis nombor 1. Dekat dalam buku tulis tu kamu tulis yang pertama jawapan dia Hasan. Bahasa Melayu tak apa. Tak boleh tak apa tulis Jawi tak apa. Tulis Rumi je. Ambil buku tulis, ambillah kertas ke mana-mana ke. Kalau tak ada buku tulis ambil kertas. Kertas tu nanti simpan dalam buku teks. Yang pertama nama cucu Nabi. Okey, yang pertama nama cucu Nabi ialah Hasan. Tulis dalam bahasa Melayu je, tak apa. Kalau tak tahu nak tulis Jawi, tulis Melayu je. Cucu Nabi. Tajuk atas kali kamu tulis cucu Nabi. Nama cucu Nabi. Bahasa Melayu pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting tulis, faham. Yang bernama cucu Nabi yang pertama bernama Hasan. Tulis Hasan. Okey. Dah? Okay. Yang kedua cucu Nabi yang kedua bernama Husin. Cucu Nabi yang kedua bernama Husin. 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 Sebab dekat sekolah kita tak ada nama Husin. Cucu Nabi yang kedua bernama Husin. Dah? Melayu je. Tak payah susah bahasa Jawi. Melayu je. Okey, yang ketiga. Okey, kita tengok balik yang ketiga. Yang pertama Hasan, yang kedua Husin, yang ketiga Ummamah. Yang ketiga bernama Ummamah. Okey. Salin, tulis tu. 3 nama tu. Cucu Nabi. Hasan, Husin dengan Ummamah. Yang ni yang ada dalam buku teks Okey. 3 dah siap Okey. Kita tengok yang seterusnya pula. Hasan, Husin dan Ummamah. Okey, Nabi ada 7 orang anak. Lepas tu diorang berkahwin dan akhirnya dia orang pun mendapat anak. Dan anak Nabi ni dipanggil cucu. Okey, cucu Nabi. Jadi cucu Nabi Nabi mendapat cucu seramai 3 orang. Yang bernama Hasan, Husin dengan Ummamah. Okey. Okey, Nabi ni seorang yang mulia. Semua kita tahu kan Nabi seorang yang mulia. Walaupun Nabi ada anak, Nabi bukan seorang yang garang tau. Macam kita setengah ada ayah yang garang kan ataupun ibu yang garang. Tapi Nabi ni sifat mulia. Tengok tajuk yang dalam Ustaz share ni, sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Mertua. Mertua tu siapa? Cuba kita jawapan. Mertua tu siapa?
Ha. Siapa mertua? Apa yang kau tahu tak apa tu mertua? Ha, kalau tahu cuba tera type. Apa tu mertua? Siapa mertua ni? Mertua ni orang tua ke? Ha, cuba tulis kat ruang chat. Siapa tu mertua? Tahu tak? Tahu tu tahu, tak tahu tak tahu. Okey, Kamarina tak tahu. Lepas tu My cik tak tahu, kita tak tahu. Okey, mertua ni Nabi dia berkahwin dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ada seorang ayah dan juga ibu. Ayah dan juga ibu. Yang tu ayahnya Siti Khadijah lah. Nabi juga mempunyai ayah dan juga ibu. Okey, faham? Turang balik Nabi ada seorang ayah dan seorang ibu. Jadi dua orang lah, mak dan ayah dia. Okey. Lepas tu Siti Khadijah ada seorang ayah dan juga seorang ibu. Apabila Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, ayah Siti Khadijah dengan mak Siti Khadijah tu dipanggil mertua ataupun ayah mertua. Macam contohlah ustaz dah kahwin. Ustaz ada seorang ayah dan ustaz pun ada seorang ibu. Ustaz pula berkahwin dengan isteri ustaz. Berkahwin dengan isteri ustaz. Isteri ustaz tu ada seorang ayah dan juga seorang ibu. Ustaz kena panggil isteri ustaz punya ayah tu ialah mertua, ayah mertua. Itulah macam itulah kisahnya. Okey, faham? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Kalau faham, cuba tulis kat itu. Tulis itu, faham Ustaz, faham. Cuba tulis kat itu. Faham tak? Okey. Okey, itu dah bagi mertua. Selalunya kalau dalam cerita-cerita Melayu, orang bapa mertua ni ataupun ayah mertua ni dia macam bukan jahat, dia macam garang. Tahu garang? Selalunya dia garang. Tapi yang Nabi ni dia tak garang. Macam Nabi, siapa bapa mertua Nabi? Siapa tahu? Siapa ayah mertua Nabi? Siapa ayah mertua Nabi? Tahu tak? Tak tahu. Ayah mertua Nabi, okey. Ayah mertua Nabi, nama dia ialah Abu Bakar As-Siddiq, kenal? Nabi berkahwin dengan anak Abu Bakar. Ni nama dia. Kejap saya tengok mana nama dia. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, nombor 3 ni. Kita tengok nombor 3. Nombor 3 ni ialah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ni sebagai kawan Nabi, sebagai ayah mertua Nabi, sebagai rakan seperjuangan Nabi. Banyaklah Abu Bakar. Nabi kenal baik dengan Abu Bakar. Nabi berkawan daripada kecil lagi, Nabi berkawan dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ni lah juga sebagai ayah mertua Nabi. Okey. Isteri Nabi yang ketiga, ialah anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Kita balik tadi, mana ni hilang pula. Okey, sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar tak apa cakap ni? Dengar kan? Okey. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mertua. Okey. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia tu? Okey. Kejap. So tak nak Ustaz baca, tak suruh lain baca. Naili buka mic Naili baca. Nampak kan? Nampak. Naili baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayan mertuanya dengan baik dan sopan. Okey, lagi sebelah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati
mertuanya seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Amar Umar. radhiyallahu anhuma. Okey, lagi bawah. Nabi Muhammad SAW melayan mertuanya seperti seorang sahabat. Lagi seterusnya last. Nabi Muhammad SAW melayan mertuanya dengan penuh kemesraan. Kemesraan. Okey, terima kasih Nelly. Boleh tutup mic balik. Sama. Okey. Sekejap Ustaz Pin Ustaz punya muka dulu. Okey, walaupun Abu Bakar ni ialah sahabat Nabi, tapi Nabi tetap melayani Abu Bakar sebagai seorang bapa. Nabi ni seorang yang hormat kepada orang tua. Kalau Nabi boleh hormat kepada orang tua, kamu mesti boleh kan? Kamu kan nak ikut macam Nabi. Kan itu siapa tanya Ustaz, cakap Ustaz, Ustaz saya nak ikut macam Nabi. Kalau kamu nak jadi macam Nabi, kamu kena ikutlah apa yang Nabi buat. Kalau kita ikut apa yang Nabi buat, di padang mahsyar nanti Nabi akan kenal kita. Tahu kenal kita? Nabi cam, oh orang ni yang selalu, oh dia ni lah yang selalu ikut sunnah aku. Jadi diorang tahulah. Nabi tahulah, okey kita ni selalu amalkan sunnah Nabi dan Nabi kenal kita. Kalau kita nak Nabi kenal kita, kita kena selalu ikut apa yang Nabi lakukan. Okey, faham? Okey, seterusnya. Kita tengok yang seterusnya. Muka surat sebelah pula. Ni saya nak habiskan sikit lagi. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anaknya. Okey. Anak ni kalau kamu dah besar macam kamu kan seorang anak, kamu ada ibu bapa kan? Jadi kamu ada seorang ibu, ada seorang ayah. Kamu kena hormati mereka. Sama juga macam mak ayah. Mak ayah kena sayangi anak-anak. Sebab anak-anak ni siapa? Allah yang kurniakan kan anak-anak ni. Kalau tak ada anak, nanti orang kata, dia ni dah kahwin dah lama tak ada anak. Selalunya macam tu orang kata. Orang ni suka mengata. Jadi, ni okey, ni sifat Nabi. Sifat Nabi terhadap anak-anaknya. Okey, Naili. Naili lagi lah, yang lain je, Naili je yang boleh. Naili baca yang pertama ni, yang ustaz ni. Murid-murid, siapa boleh sebutkan sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika bergaul dengan anak-anaknya? Okey, tutup mic. Ustaz nak panggil ni pula. Mana Isna? Isna ada? Ada. Isna baca Isna. Yang ni, nombor 2 ni. Saya Ustaz. Pertama, sopan dan lemah lembut di dalam pergaulan. Okey. Naili baca seterusnya. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga selalu berpesan kepada putera dan puterinya agar berkasih sayang dan menghormati di antara satu sama lain. Okey. Ni lagi seterusnya. Apa tu? Mana Isna? Seterusnya. Ketiga, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan kasih sayang, kemesraan dan bertanggungjawab sebagai seorang bapa. Okey, terima kasih Isna dengan Naili. Okey, Nabi dengan anak-anak je, Nabi sangat baik. Bukan bermaksud baik tu macam bagi je anak-anak nak buat apa. Okey, tak. Macam Nabi ni tak garang dengan anak dia. Nabi bermanja dengan anak, bermain-main dengan anak. Kamu pun kena melakukan kebaikan terhadap mak dan ayah kamu. Walaupun lah contohlah tiba-tiba kamu ada seorang ibu yang garang. Garang tu perkara biasa. Sebab apa? Sebab dia nak mendidik kamu menjadi seorang yang baik. Tak kisahlah kalau cuba tiba-tiba kamu dapat mak yang garang. Asyik marah je. Tak siap kerja sekolah, marah. Tak buat ini, marah.
Nak main sikit tak boleh. Itu sebab apa mak kamu bergarang? Sebab dia nak mendidik kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Okey, janganlah kamu marah. Tak boleh. Walaupun ibu kamu garang ke, ayah kamu garang ke, bersebab. Bukan sengaja garang. Bukan sebab dia tak sayang kamu. Sayang. Sebab tu dia garang. Okey. Macam Nabi juga. Nabi bukannya tak garang, Nabi garang. Kalau anak-anak dia melakukan kesalahan, Nabi akan marah. Akan marah. Okey, faham? Tak ada semua orang yang suka anak dia buat kejahatan. Ayah kamu suka tak kalau kamu buat salah? Contohnya kamu pergi kedai, kamu mencuri. Ayah kamu suka tak? Ke ayah kamu biar lantaklah dia mencuri? Biar lantaklah dia. Mesti ayah kita marah. Kalau ayah kita nampak kita mencuri, confirm dia marah. Takkan dia biar je? Dia biar ke? Tak ada. Mesti ada rotannya. Mesti kamu balik rumah siap kamu. Pancung leher. Contohlah tiba-tiba dekat sekolah kamu buat nakal. Kamu belasah orang, kamu tumbuk-tumbuk. Lepas tu ustaz call ayah kamu. Hello, tuan, anak tuan yang bernama Abu telah belasah kawannya. Kamu agak-agak apa yang kamu akan kena kat rumah nanti? Contohlah macam tadi kan ustaz report ayah kamu buat kesalahan, kamu belasah orang. Balik rumah, apa yang kamu akan kena dengan ayah kamu? Ayah kamu lempang ke? Ayah kamu bagi gula-gula ke? Ayah kamu bagi rotan ke? Apa kamu kena? Ataupun mak kamu ke? Saya yakin mesti ayah kamu akan marah. Kalau dia tak rotan pun, dia akan marah. Ifah kena sebat. Sebaik. Kena rotan. Marah. Selalunya mesti ayah akan marah. Kalau tak rotan pun dia akan marah. Sebab apa dia marah? Dia nak kamu menjadi anak yang soleh dan soleha. Sama juga seperti Nabi. Apa yang ayah kamu buat pun sama macam Nabi. Nabi mendidik anak dia supaya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Ada masa ayah kita garang dan ada masa ayah kita lembut hatinya. Boleh main dengan ayah. Boleh ajak ayah keluar jalan-jalan. Jangan sampai tak cakap dengan ayah. Ada setengah orang tu dia tak cakap dengan ayah dia. Lepas dia kena rotan dengan ayah dia sebab dia buat salah, dia diam. Tak tegur ayah dia. Dia geram, dia marah dengan ayah dia. Itu perkara yang tak elok. Okey, faham? Faham? Ustaz semua faham kan? Bagus korang ni. Okey. Dekat sini dia kata, mari bercerita. Siapa nak cerita? Siapa nak baca? Siapa nak baca? Siapa nak baca tulis. Ketua saya. Ifah lah Ifah. Ifah baca Ifah. Ifah nak baca tak? Nampak kan apa Ustaz share ni kan? Tak nak. Woi, gila betul. Naili lah. Naili baca Naili. Yang lain dengar Kecemerlangan Nabi Muhammad SAW sebagai bapa dapat dilihat apabila baginda menyayangi anak-anaknya dengan menunjukkan kasih sayang, kemesraan dan tanggungjawab sebagai seorang bapa. Di dalam hal ini Aisyah bercerita keadaan sayangan Nabi Muhammad SAW terhadap anaknya Fatimah. Pada suatu hari Fatimah datang berjumpa Rasulullah SAW dengan berjalan kaki. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dengan mesra dan berkata, "Selamat datang puteriku." Kemudian baginda menyuruh Fatimah duduk di sebelah kanannya. Okey. Masih Ali. Okey. Yang ni cerita pasal Fatimah. Fatimah ni anak Nabi Anak Nabi ke berapa tak ingatlah anak berapa. Anak Nabi. Okey. Waktu ni Aisyah, isteri Nabi dan juga anak Abu Bakar, dia menceritakan waktu tu Siti bukan. Waktu tu siapa ni? Bukan Aisyah. Fatimah. Waktu tu Fatimah sedang balik, dia berjalan.
Dia sambil berjalan kaki tu dia baliklah, dia pergi sekolah ke mana tak tahu, saya tak ingat pergi mana. Dia balik, dia pulang dan Nabi menyambut dia dengan mesra. Nabi kata, selamat pulang, selamat datang putriku. Dia kan sampai rumah, sampai pintu, Nabi tunggu depan pintu dan dia berkata kepada anak dia yang bernama Fatimah, selamat datang putriku. Macam tu. Korang ada? Korang tak ada? Macam itulah. Kira Nabi mesra dengan anak-anak dia. Kalau anak dia tidak melakukan kesalahan, dia akan berlaku mesra, dia akan buat baik dengan anak-anak dia. Kalau anak dia melakukan kesalahan, dia akan marahlah. Okey. Macam dalam gambar ni lah. Berbalik sekolah, macam dalam gambar kan. Berbalik sekolah, lepas tu mak dan ayahnya sambut dengan mesra. Tak ada ibu yang tak sayang anak. Okey, dengar tak ada seorang ayah pun yang tak sayang anak-anak dia. Macam korang kan, mak dan ayah korang sayang korang. Sebab tu mak dan ayah kamu hantar pergi sekolah, bagi duit belanja. Adakah ayah kamu tak kasih duit belanja? Siapa yang tak dapat duit belanja? Mesti ada punya, mesti dapat lah. Paling kurang RM1 mesti dapat punya. Sebab apa? Sebab apa dia kasih duit belanja? Sebab apa ayah kamu kasih duit belanja? Sebab dia sayang kamu. Okay. Kamu ingat senang kan nak cari duit? Ayah kamu pagi sampai petang pergi kerja. Ingat pergi kerja tu senang ke? Penat tau. Muhammad tak dapat. Tak dapat sebab kat sekolah dah ada makanan. Dah ada makan. Okey lah. Sekolah lain mana ada makanan? Sekolah lain kena beli sendiri tau. Okey. Okey, ini soalan daripada seorang anak dia. Kata, ayah, adakah Nabi mempunyai cucu? Budak ni tanya dekat ayah dia. Ayah, adakah Nabi mempunyai cucu? Nabi, okey, ada. Okey, nama dia Hasan dan juga Husin. Ada 3. Hasan, Husin dan juga siapa tu sama lagi tak ingat. Okey, yang ni dia cerita pasal cucu Nabi pula. Ni dah tajuk lain. Okey, ni dia bercerita pasal cucu Nabi. Okey, Ustaz nak bagi buku ni lah buat aktiviti. Okey, cucu Nabi tu sama nanti. Okey, yang ada buku teks. Ada buku teks? Siapa yang tak ada buku teks? Siapa yang ada buku teks? Ada yang tak ada tak? Siapa yang tak ada buku teks? Semua ada kan? Yang ada buku teks, buka muka surat 42, boleh buat yang tu. Dekat dalam buku teks tu dia ada bagi aktiviti. Bawah tu ada jawapan yang kamu kena cari. Siapa yang ada buku teks, buka muka surat 42, okey, boleh buat aktiviti yang diberi tu. Dia suruh cari Sofia, Habsyah, Khadijah. Garis, cari dalam kotak tu, kamu kena garis. Maimunah, Zainab ataupun Aisyah. Cari dan buat. Okey, yang ada boleh buat sekarang. Siapa ni? Yang ni tak ada. Liza ni siapa? Muka surat berapa? Muka surat 42. Kamu tak ada ke? Yang tak ada macam dulu, tak ada kamu tak datang ambil ke? Kamu tak datang sekolah ambil ke buku? Alisha tak ada? Okay, yang tak ada, apa nak buat? Yang tak ada, okay, yang tak ada, nanti Ustaz bagi yang ni lah. Nanti Ustaz bagi yang ni. Lepas tu kamu print,
ataupun kamu buat dalam ni je. Ni ada aktiviti ni, tapi kena buat. Tapi nanti yang tak ada buku teks tu, ustaz akan print yang ni, ustaz print, lepas tu kamu buat. Nanti ustaz bagi dalam grup kelas. Apa? Siapa tadi? Alisha, Muhaimin. Kan? Imtiaz, Alisha dan juga Muhaimin. Nanti ustaz akan print yang ni. Bukan, ustaz akan bagi dalam grup kelas. Lepas tu kalau kamu ada mesin print, lepas tu buat. Lepas tu boleh letak dalam buku teks. Kalau tak ada, datang sekolah lah ambil buku. Boleh datang sekolah minta izin bagi tahu mak ayah nak ambil buku. Boleh, tak ada masalah nak datang ambil. Siapa tak ambil? Kamu tak ambil lagi ke? Oh, Inzia kat rumah. Apalah Inzia, nanti kat rumah buat lah. Yang kat rumah tu, nanti balik rumah buat lah. Saya kat rumah, saya kat office mak saya. Yelah, nanti kamu balik rumah kan? Balik rumah nanti buat lah. Okey. Jangan buat sekarang. Buat nanti balik rumah. Malam nanti kan tak ada kerja sekolah. Malam nanti buat lah. Macam Alisha dengan Muhaimin. Alisha dengan Muhaimin tu nanti ustaz print. Tak pun kalau tak ada mesin, tak ada print ke, boleh buat ni, datang sekolah ambil buku. Kalau tak nak datang sekolah ambil buku, nanti ustaz bagi dalam grup kelas. Okey. Yang dah siap bagi tahu dah siap bagi tahu kat ruang chat. Dah siap ustaz, bagi tahu kat situ. Nanti Alisha dengan Muhammad ustaz bagi dalam grup kelas. Dalam grup kelas nanti ustaz akan bagi PDF, bentuk PDF. Kamu ambil, lepas tu kalau ada print. Kalau tak ada, garis pakai PDF lah. Okay, sambil buat tu, kita dengar lagu Anak Nabi. Saya buka lagu Anak Nabi jap. Dengar kan? Okey, dah siap, tunggu jap. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Dengar kan? Bunda bernama Siti, Dengar tak? ayahnya nama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenal Dengar. Berapa balik? Dia dengar berapa balik? Okey, yang dah siap, tunggu kejap Udah sangkut. Kakeknya. Kakek tu apa kakek? Dia kata kakek je. Siapa tahu apa tu kakek?
Kakeknya bernama kakek. So tahu apa tu kakek? Tadi dia kata nama Sofia tak jumpa. Sofia. Hadis tu. Kakeknya bernama kakek tu bahasa Indon. Kakek tu bahasa Indon, bahasa Melayu dia atuk. Kakek bagi. Kakeknya bernama kakek kakek. Dengar lagi dia kata kakek tak lagi. Soalan balik. Okey. Kakek, okey soalan balik. Soalan balik. Kakek. Kakek macam ayah, kakek macam kakak. Kakeknya bernama soalan sekali lagi. Dengar. Paman apa dia paman? Ini kata paman? Paman ke pakman? Lagu ni macam-macam. Masa dah habis. Okey, mana yang dah siap tu? Kejap, sikit lagi. Okey, yang mana yang dah siap ni? Boleh kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Yang mana yang dah habis, yang dah siap, dah boleh keluar dah. Bye. Okey, kejap. Sebelum tu, saya nak screenshot. Buat peace. Saya nak screenshot, saya nak ambil gambar sekejap. Saya nak ambil gambar. Kejap, saya nak ambil gambar. Kakeknya bernama Okey, 1, 2, 3. Okey, bye. Yang mana dah habis, yang dah siap tu, dah boleh left keluar, dah. Okey. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okey, kakek. Bye-bye, kakek. Bye-bye, kakek. Bye. Okey, dah boleh keluar. Okey, bye-bye, kakek. Assalamualaikum. 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 Okey, salam. Mana yang botol susunya? Kakeknya bernama. Okey, bye. Is. Sebab ya? Kata kakek, tak sebut kakek. Kakek yang bernama. Kakek tu atuk okey dah, bye. Dah. Bye bye.